Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada saudara pagi ini. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur, kita doakan juga semoga anda sihat sejahtera. Ya, bersama kami lagi melalui webcast www.tvselangor.com, kita bersiaran langsung membawakan anda kepada satu rancangan Bicara Wara untuk rakyat Selangor dan untuk seluruh rakyat Malaysia dan dunia menyaksikan ketika ini dalam rancangan Apa Khabar Selangor? Alahai, yang terbaik untuk anda setiap hari, itulah yang kita harapkan. Baiklah, syukur Alhamdulillah kita kini telah pun menjengah masuk ke satu lagi sesi untuk berkongsi dengan rakyat Selangor, terutamanya tentang pembangunan, perkembangan serta kemajuan-kemajuan yang telah pun kita capai di negeri Selangor Darul Ehsan yang amat kita cintai ini. Bahawa pertamanya kita lihat Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Seri Abdul Khalid Ibrahim, Datuk Menteri Besar Selangor, selalu menguar-uarkan kepada kita bahawa ini merupakan satu jangka masa yang amat penting bagi rakyat Selangor supaya mereka turut sama, turut serta dalam pembangunan negeri Selangor. Ya? Dan untuk menjayakan itu, kita berasa amat bangga kerana kepimpinan Selangor juga amat prihatin, sentiasa memikirkan apakah langkah yang terbaik untuk rakyat Selangor. Baiklah, kami di TV Selangor juga sentiasa bersama dengan anda. Untuk itu, anda boleh berkongsi pandangan, pendapat ataupun apa juga soalan kepada kami, hantarkan melalui email. Ya, baik, emailnya mudah saja, typekan aks@tvselangor.com, ataupun hantarkan juga melalui laman sesawang Facebook, typekan saja TV Selangor 2009. Okey, hari ini penerbit saya Farah Diagoh bersama juga dengan Muriza telah berjaya mengundang ke studio kali ini untuk berkongsi dengan anda apakah status terkini, apakah perkembangan yang mutakhir sekali tentang aspek pelaburan, perindustrian dan perdagangan di Selangor. Selamat datang kita ucapkan kepada Yang Berhormat Puan Tresako. Apa khabar hari ini, YB? Khabar baik. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Baiklah. Dan bagi anda juga kita harapkan terus bersama kami, tengok awal pagi lagi Yang Berhormat telah berada di studio hari ini semata-mata untuk berkongsi info dengan anda. Baiklah Yang Berhormat, pertamanya ramai juga nak tahu Yang Berhormat Tresako juga merupakan adun bagi kawasan Kinrara, ya. Jadi apa khabar Kinrara sekarang ni, YB? Kinrara adalah sebahagian daripada kawasan Puchong. Kinrara setakat ini baik juga. Bagi saya yang election promise, janji-janji pilihan raya, saya rasa saya dah lihat ia dilaksanakan. Berapa peratus sekarang dah dilaksanakan? Sebenarnya hampir semua dilaksanakan. Wah. Kerana mungkin saya cerita sikit tentang silakan. Kerana Kinrara sebahagian daripada kawasan Puchong atau kawasan Parlimen Puchong. Jadi kadang-kadang ada isu bukan di kawasan Dun saya, tapi saya juga tolong champion selesaikan. Yang saya rasa yang isu yang baru-baru ini dikeluar dalam surat khabar ialah di mana 50 ekar tanah perkuburan di Saujana Puchong telah pun kita kerajaan negeri telah pun ubah balik kepada kekal sebagai kawasan hutan simpanan. Itu dia. Ini adalah sebenarnya penduduk di Saujana Puchong, mereka mengambil tindakan mahkamah terhadap MPSJ dan juga kerajaan negeri. Kerana mereka berkata bahawa bila mereka beli rumah, mereka ingin beli rumah dekat dengan hutan simpanan kerana udara segar. Tapi mereka tak sangka selepas mereka pindah masuk tutup berapa tahun, tanah lapang di hadapan rumah mereka akan dijadikan sebagai tanah kubur. Jadi mereka sebenarnya membawa kes ini ke mahkamah dan selepas saya dan juga para rakan saya di MMKN berusaha dalam tempoh 2,5 tahun, kita sekarang convert balik kawasan tanah perkuburan itu balik kepada status hutan simpanan. Keadaannya yang asal, ya. Dan kami malah gazet watarkan 50 ekar tanah kubur itu ke hutan simpanan kekal. Tapi walau bagaimanapun kami juga tengah cari tapak alternatif yang lain supaya kita boleh gantikan 50 ekar tanah kubur itu, kita nak pindah ke kawasan ke daerah Sepang. Wah, yang mana dekat saja dengan kawasan Puchong lah. Lebih mudah, ini satu. Yang kedua ialah satu jalan yang mana dijanji-janjikan oleh kerajaan dulu, itu jalan yang menyambung Puchong dengan bahagian PJ, yang itu telah pun di tengah buat.
Tengah buat yang sebenarnya pada penduduk di sana telah pun berharap-harap yang shortcut itu diadakan selama lebih daripada 10 tahun. Tapi tak dapat buat sampai giliran saya sekarang yang projek itu tengah dijalankan. Itu dia ya. Dan kita berasa bangga juga kerana Yang Berhormat ya, Puan Tun Sakot masih lagi pertamanya dapat menjalankan menunaikan janji-janji kepada para pengundi ataupun rakyat di kawasan Puchong dan juga di sekitar Kinrara. Ini merupakan satu yang memang dinanti-nantikan oleh ramai. Yang Berhormat, kita lihat sekarang ini bahawa masyarakat di Selangor sekarang kita dah masuk kepada pertengahan tahun ya, untuk tahun 2010 ini. Mungkin ramai nak tahu tentang perkembangan Yang Berhormat sendiri ya. Dari segi sebagai adun pertamanya, yang kedua sebagai esko. Ya. Dua tanggungjawab yang sangat besar ni, berat ni. Bagaimana Ibu Ivy? Ya, itu sebabnya di pejabat saya ada 4 orang pembantu. Ada. Di pusat khidmat Kinrara dun saya, kerana saya tahu harapan dan juga kehendak pengundi di kawasan saya juga sangat tinggi. Dan apa yang saya rasa kadang-kadang adalah saya rasa kurang mampu tolong mereka ialah ramai juga orang miskin yang datang ke pejabat saya nak minta bantuan kewangan. Tapi selalu saya menghadapi masalah kerana saya bukan buka bank. Tapi saya juga cubalah sedaya upaya untuk membantu mereka. Bagi saya kadang-kadang saya lihat yang satu keadaan yang agak aneh. Di kerajaan, di bawah negeri Selangor, kita menghadapi kekurangan tenaga kerja di sektor perkilangan. Betul. Sebanyak 26,000. Masih lagi ya? Ya, paling tinggi sekali lah di seluruh di kalangan negeri-negeri di Malaysia. Tapi kita masih dapati ramai orang menganggur juga. Menganggur ya? Ya. Yang menganggur juga ada kala bila saya lihat mereka hanya tak mau keluar pergi cari kerja. Duduk di rumah, lepas tu minta kerja dari saya. Jadi mereka macam mau minta kerja di bawah aircon dan nak kerja senang. Semua nak ada hawa dingin. Jadi saya rasa kadang-kadang keadaan ni susah jugalah bagi seorang wakil rakyat. Macam mana tolong mereka? Itulah kita harapkan. Baik, sekarang saudara yang terus bersiaran bersama kami, hari ini kita bersama dengan Yang Berhormat Puan Tun Sakot, merupakan adun Kinrara yang juga esko Kerajaan Negeri Selangor yang bertanggungjawab ya untuk memastikan aspek pelaburan, perindustrian dan perdagangan di Selangor ini berjaya mencapai matlamatnya. Baik, kita fokus kepada Kinrara dulu ya. Boleh. Sekarang, apa sebenarnya yang menarik tentang Kinrara ini, Baby? Saya rasa nama ni agak menarik kan. Mungkin ramai juga nak tahu Kinrara itu sebenarnya apa ya? Kinrara adalah ini nama saya ingat mungkin dinamakan oleh pemaju lah. Di situ ada Taman Kinrara. Di sebelah Taman Kinrara ada Bandar Kinrara. Betul. Jadi saya rasa nama ni cantik dan sesuai ya. Cantik. Sesuai tepat ya. Ya. Okey. Jadi apa yang boleh kita kongsi agaknya Wabi tentang Kinrara, yang menariknya Kinrara ini lagi? Yang menarik adalah kesesakan lalu lintas. Jalan raya traffic jam. Ini merupakan satu yang amat rutin berlaku setiap hari. Pagi ataupun anda terutamanya bila balik daripada kerja kan, kita memang terpaksa menghadapi senario ini ya. Adakah langkah-langkah agaknya untuk mengatasi kesesakan jam yang teruk ini? Memang ada yang lebuh raya light track itu. Pada waktu kita kata kemuncak pada pagi dan juga petang. Jadi mereka cuba alihkan itu laluan ke sebelah, yang mana laluan yang ada paling banyak trafik itu mereka buka satu laluan lagi. Buka satu laluan lagi dengan ini bermaksud mereka kena hantar pekerja lah buat semua ini. Betul. Tapi saya rasa ini telah pun meredakan kesesakan trafik pada waktu kemuncak lah. Pagi dan petang kan. Baik, satu lagi yang menarik juga selain daripada masalah kesesakan ya, satu aduan-aduan rakyat selalu juga kami terima di TV Selangor ya. Mereka nak tahu juga bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini. Pertamanya ialah nilai hartanah ya. Terutama di Kinrara juga agak tinggi. Sangat tinggi, dan ramai masyarakat rakyat Selangor mereka berasa seperti tidak mampu untuk memiliki rumah. Bagaimana YB melihat isu ini di Kinrara? Sebenarnya harga rumah di kawasan saya ini harganya agak campur sikit. Kita ada macam di pusat Bandar Puchong yang ada
rumah teres bertingkat, Ya. mungkin harganya lebih tinggi sikit Betul. lah. Tapi kita juga ada rumah kos rendah. Rendah, Kos rendah dan juga kos sederhana rendah. Ya. Jadi ini kita mungkin boleh panggil ini rumah mampu milik Ya, lah. betul. Ini ada banyak juga. Tapi waktu ini saya menghadapi satu masalah. Ya. Ramai penduduk di rumah kos rendah, mereka enggan bayar maintenance. Baru-baru ini rombongan Suhakam, Ya, betul. Suhakam dan juga adik esko Iskandar, adik betul. esko perumahan, Ha-ha. pergi melawat satu kawasan di tempat saya, yang mana wujudnya ketegangan di antara syarikat maintenance dan juga penduduk. Kerana syarikat maintenance itu, kerana penduduk enggan bayar dia fee maintenance, dan hutangnya sampai 1 juta ringgit tau. Masya Jadi Allah. yang syarikat itu pun rasa susah nak teruskan lagi. Jadi mereka potong air penduduk. Aduh. Tapi ini bercanggah dengan hak asasi manusia. Itu sebabnya Suhakam pergi. Dan lepas tu yang penduduk, ada beberapa kelompok, semua datang saya, minta pandangan dari saya dan juga YB Kobin Singh, ahli Parlimen Puchong. Tapi kami rasa macam mana tolong mereka, minta mereka bayar. Ada yang hanya degil, tak mau bayar. So, jadi syarikat maintenance itu terpaksa juga potong air. Kalau tidak, mereka tak mampu untuk tanggung lagi. Kos yang semakin meningkat. Ya, betul. Okey, jadi adakah YB fikir bahawa sebenarnya mereka yang tinggal di kawasan rumah kos rendah itu, mereka benar-benar tak mampu nak bayar atau mereka sengaja tak mau bayar? Saya diberitahu RM30 satu bulan saja. Okey. Jadi saya rasa kalau betul-betul susah, mungkin kita boleh cari orang tolong lah. Ya. Tapi saya rasa ada yang tak faham konsep duduk bersama dalam pangsapuri itu. Ya. Saya rasa itu yang kami rasa susah. Sebenarnya ini bukan saja berlaku di kawasan saya, di seluruh Selangor dan juga Kuala Lumpur. Dan beberapa bulan yang lepas saya baca bahawa yang Menteri Wilayah Persekutuan tolong beberapa rumah pangsapuri, penduduk pangsapuri settle maintenance fees mereka. Jadi ada pemaju yang datang cakap dengan saya, dia kata ini adalah mesej yang salah yang kita hantar kepada penduduk di pangsapuri. Betul. Jadi bila selalu mereka tak bayar, lepas tu ahli politik akan datang bereskan bil mereka. Soalannya sampai bila nak jadi macam ni? Ya, betul kan? Okey, semuanya akan terjawab selepas kita berhenti rehat seketika, kerana YB Tresako ada banyak yang nak dikongsikan bersama anda hari ini. Kita rehat seketika. Jumpa lagi.